Buletin Pagi 24 April bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Antara paparan pagi ini, tiada kompromi untuk peniaga yang naikkan harga tong air. Muhammad Rafiq dan Amy Kwan dinobat olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah kilang menghasilkan besi musnah dalam kebakaran di Jalan Gombak Batu 4.5 di Kuala Lumpur malam tadi. Kebakaran membabitkan kilang besi yang berkeluasan 520 meter persegi itu berlaku kira-kira jam 8.20 malam. Komando Operasi Bomba Muhammad Fairuz Mat Shah berkata, sebanyak 48 anggota bersama 6 jentera terbabit dalam operasi pemadaman api. Jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat setapak itu dibantu anggota dari Balai Bomba Wang Semaju, Jinjang, Hang Tuah, Gombak dan Sentul. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan api dapat dipadam sepenuhnya pada 9.10 malam. Kebakaran membabitkan 80% daripada kawasan kilang itu. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Gara-gara berang kerana jalan ke kebun terhalang, sekumpulan penduduk di Simunjan, Sarawak bertindak membakar pondok pengawal di sebuah ladang kelapa sawit. Kejadian tengah hari semalam menyebabkan 3 pondok pengawal dan sebuah motosikal milik pekerja syarikat peladangan itu hangus. Menurut sumber, kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati penduduk kampung terhadap pihak pengurusan ladang. Syarikat itu didakwa menyebabkan jalan ke kebun sawit milik penduduk melalui kawasan ladang berkenaan dihalang. Difahamkan sebelum ini penduduk kampung terbabit pernah cuba untuk berbincang untuk menyelesaikan masalah itu. Namun pihak berkenaan sebaliknya didakwa enggan berbincang dengan mereka. Sementara itu, jurucakap Ibu Pejabat Polis Daerah Simunjan ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Katanya polis menerima laporan daripada kedua-dua pihak, namun kejadian itu masih dalam siasatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan mengambil tindakan kepada peniaga yang mengeksploitasi harga tong air ketika orang ramai berdepan gangguan bekalan air. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya tidak akan berkompromi berhubung perkara itu walaupun tong air tidak tertakluk kepada barangan harga terkawal. Ujarnya, tindakan undang-undang diambil ke atas peniaga yang menaikkan harga tong air secara melampau. Beliau turut menyeru orang ramai supaya tampil memberikan maklumat kepada kementerian itu sekiranya terdapat peniaga yang menaikkan harga. Apa pun, KPDN HEP tak boleh terlepas daripada tugas pemantauan. Ya, kalau umpamanya berlaku kenaikan yang melampau, biasanya dijual pada RM30, tiba-tiba dinaikkan harga RM180. Yang itu, insya-Allah, premis itu bila kita menerima aduan pengguna, dia akan dilawati oleh pegawai penguatkuasa. Ujarnya, penguatkuasa KPDN HEP Selangor telah memeriksa 73 premis menjual tong air di sekitar negeri ini dan setakat ini tidak berlaku kenaikan harga. Pasukan penguatkuasa Selangor akan meneruskan operasi pemantauan harga tong air sehingga gangguan bekalan air selesai. Bermula hari ini sehingga 27 April, berlaku gangguan bekalan air disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan air di Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 2. Ia melibatkan 6 wilayah iaitu Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Gombak, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Jabatan Laut Johor mengesan tumpukan baru tumpahan minyak, kira-kira 1.1 batu nautika dari pantai Desaru. Penemuan itu pada operasi hari ke-6 pemantauan dan pembersihan tumpahan minyak Marine Fuel Oil MFO di Tanjung Balau. Pegawai Pemerintah Operasi Rosli Ibrahim berkata, pemantauan dilakukan 12 kru menemui tumpukan minyak pada tengah hari semalam. Tumpukan minyak bersaiz antara 300 hingga 500 meter dengan lebar kira-kira 50 meter itu dalam keadaan berselerak. Berikutan itu, Jabatan Laut membersihkan pencemaran itu dengan kaedah semburan kimia. Pemantauan masih dilakukan di sekitar kawasan Tanjung Balau, Teluk Penawar dan Teluk Punggai. Tambahnya, pemantauan itu membabitkan 23 batu nautika dengan kaedah penglihatan dan menggunakan drone.
Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK akan menghantar memorandum kepada Kementerian Dalam Negeri KDN dalam Majlis Keselamatan Negara berhubung isu keselamatan dan masalah sempadan Malaysia Thailand di sepanjang Sungai Golok. Presiden MTRK Cik Azmi Cik Ali berkata, memorandum itu antara lain mahu Kerajaan Pakatan Harapan mempercepatkan pembinaan benteng keselamatan yang berfungsi mengawal banjir yang berlaku setiap tahun dan menghalang aktiviti jenayah rentas sempadan. Katanya MTRK mahu tembok berkenaan dibina segera kerana negara jiran telah mula membina tembok sama sejauh 5 km pada fasa pertama bagi menghalang banjir yang merosakkan kira-kira 10 kampung di pinggir sungai itu dalam negara Thailand. Menurutnya, tembok setinggi lebih 10 meter itu juga katanya bakal menyebabkan banjir besar melimpah di sebelah rantau panjang dan pengkalan kubur jika tembok sama tidak dibina segera di kawasan Malaysia. Katanya tembok berkenaan boleh berfungsi mengatasi masalah pencerobohan serta garis sebenar sepadan Malaysia Thailand. Sebelah Thailand telah memulakan pembinaan tembok. Kita dapati sungai semakin mengecil. Dari segi kiraan sempadan, kita kira keluasan sungai. Jadi apabila Thailand membina sempadan, sungai semakin mengecil. Sebelum ini, Ketua Polis Kelantan Datuk Hasanuddin Hassan berkata, Kelantan bakal menjadi gedung dadah jika lambakan bahan terlarang itu dari negara jiran tidak dibanteras segera ekoran pasaran mudah di negeri itu kerana terletak hampir di sepadan antarabangsa. Sementara itu, 23 April lalu, Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Kelantan membuat laporan polis berhubung kerja mengorek pasir dan pembinaan tembok sepadan berkenaan yang didakwa telah melangkaui sempadan negara. Laporan itu juga ekoran lambakan tanah telah mengubah aliran dan bentuk Sungai Golok selain pencerobohan pekerja binaan di sempadan kerana kerja berkenaan tidak dikawal mana-mana pihak berkuasa. Biarpun usaha meratifikasikan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ICET berakhir, kerajaan tidak menolak kemungkinan akan melihat semula isu meratifikasi Statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, usaha kerajaan kini adalah untuk mendedahkan setiap penipuan oleh sesetengah pihak yang dibuat untuk menimbulkan ketakutan dan kekeliruan mengenai Statut Rom. We will call the bluff. Because there are people who bluff. So we will call the bluff, including some Professor Kangkong. For ICET, it's the end of the road. For ICC, we will see. Because we are calling the bluff. Because there are people who simply bluff. And they don't seem to be able to defend themselves. Beliau bagaimanapun menambah pengalaman berhadapan dengan kontroversi membabitkan ICET dan ICC dijadikan pengajaran oleh kerajaan terutamanya dari segi menambah baik komunikasi dan memberikan penjelasan menyeluruh berhubung sesebuah konvensyen berkaitan hak asasi manusia yang akan diratifikasikan di masa hadapan. Pakatan Harapan melalui manifestonya telah berjanji untuk menandatangani baki 6 konvensyen hak asasi manusia di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Bagaimanapun, selepas keputusan dibuat untuk tidak meratifikasikan ICET, hanya baki 5 lagi konvensyen akan diteruskan. Kerajaan Negeri Perak akan mengenakan syarat modal berbayar minimum sebanyak RM200,000 bagi syarikat yang memohon projek pembangunan ladang hutan. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, syarat itu bagi memastikan kelulusan hanya diberi kepada syarikat yang layak. Beliau berkata Jabatan Perhutanan Perak dalam proses menambah baik prosedur operasi standard SOP bagi memastikan kelulusan ladang hutan. Katanya kelulusan permit tertakluk kepada syarat ketat termasuk laporan kesesuaian kawasan yang dibuat oleh Pegawai Hutan Daerah dan Jabatan Alam Sekitar. Ujarnya syarat kelulusan untuk memohon konsesi balak dan ladang hutan sebelum ini tidak pernah disemak sejak sekian lama. Beliau kesal keadaan itu telah menimbulkan polemik berkaitan isu syarikat RM2. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata cadangan ladang hutan di Hutan Simpan Keledang Sayong dan Bukit Kinta diluluskan pada November 2018. Katanya pihaknya mengambil kira syarat utama termasuk keupayaan syarikat serta kedudukan kawasan pembangunan projek yang dipohon. Kerajaan Pakatan Harapan juga memutuskan untuk mengurangkan zon ladang hutan kepada 35,000 hektar berbanding lebih 61,000 hektar yang diluluskan pentadbiran terdahulu.
Kementerian Kesihatan sedia mempertimbangkan teknik pembedahan katarak diasaskan oleh pakar mata Jepun Dr. Takayuki Akaushi untuk dipraktikkan di negara ini. Teknik vacuum pre-chop yang diasaskan oleh pengarah oftalmologi di Mitsui Memorial Hospital di Tokyo itu dikatakan lebih menjimatkan masa dan kos pembedahan. Sekaligus lebih ramai pesakit katarak dapat dirawat. Menurut Dr. Takayuki, beliau melakukan pembedahan katarak ke atas kira-kira 60 pesakit sehari dan sehingga 10,000 orang setahun. Setiap prosedur mengambil masa secara purata 4 minit menggunakan teknik berkenaan. We discussed this after Tony informed me in the cabinet. Already raised the matter in our post-cap meeting. So we are the Ministry of Health is looking into this, and together with the hospital university, we hope to get as much of your technique and experience and get to train our trainees, our local trainees, and also ophthalmologists who have already been specialists, but this particular technique is a unique, special technique that we can adopt. Sempena kehadiran Dr. Takayuki di negara ini, Education Malaysia Global Services EMGS dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Kementerian Kesihatan akan mengadakan program khidmat masyarakat di Pusat Perubatan UKM Kuala Lumpur, Hospital Langkawi Kedah dan Hospital Queen Elizabeth Sabah Melai hari ini hingga 30 April. Dr. Takayuki juga akan menawarkan rawatan percuma menggunakan teknik ciptaannya kepada 10 individu terpilih. Beliau pernah melawat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2015. Sejak 2013 hingga Oktober 2018, Pusat Katarak Negara melakukan 14,807 pembedahan. Manakala klinik katarak lain di seluruh negara melaksanakan prosedur kepada 10,699 orang. Untuk rekod, berdasarkan tinjauan mata kebangsaan 2014, kira-kira 27,230 orang buta disebabkan katarak dan lebih 2.5 juta pesakit lagi belum melakukan pembedahan katarak. 5 pelabur rugi RM780,000 selepas menjadi mangsa penipuan skim pelaburan saham anjuran sebuah syarikat herba sejak Januari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kedah, Superintendent Anwar Amri Abdul Muluf berkata, kes dilaporkan semua mangsa dari Kulim yang berusia antara 48 hingga 71 tahun yang melabur dalam skim saham yang tidak wujud. Semua mangsa membuat pelaburan antara RM60,000 hingga RM200,000 tanpa mendapat sebarang pulangan. Ujarnya, syarikat herba itu didaftarkan di Kuala Lumpur dan beroperasi di Pulau Pinang mulai aktif sejak 2018. Mangsa juga ditawarkan jawatan sebagai perunding produk syarikat dan dijanjikan bayaran RM6,000 sebulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana kesalahan menipu dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Seorang pegawai daerah di Terengganu disambung reman 1 hari bagi membantu siasatan kerana dipercayai meminta dan menerima wang suapan berjumlah RM52,000. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Mazni Hajar Ghazali bagi siasatan kes mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Suspek berusia 56 tahun itu sebelum ini ditahan di Pejabat SPRM Cawangan Kemaman Isnin lalu. Dia dipercayai meminta dan menerima wang suapan itu sebagai dorongan bagi meluluskan beberapa projek. Suspek melakukan perbuatan itu ketika bertugas sebagai pegawai kerajaan negeri di daerah Kemaman pada 2018. Sebelum ini, dia direman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa dalam menawarkan projek bernilai lebih RM266,000 kepada sekutunya. Perbuatan itu membabitkan satu projek ubah suai kediaman di Kemaman tahun lalu. Perkembangan antarabangsa. 54 pelombong dikhuatiri maut dalam kejadian tanah runtuh di sebuah lombong jade di utara Myanmar. Setakat ini 3 mayat telah dijumpai. Seramai 54 pekerja untuk 2 syarikat pelombongan bersama 40 mesin dan kenderaan termasuk jentera pengaut dan truk dilaporkan terperangkap selepas timbunan sisa lombong di wilayah Pekan itu runtuh lewat Isnin. Ketua Bomba Pekan berkata operasi mencari dilancarkan awal pagi tadi dan usaha menyelamat masih diteruskan. Insiden tanah runtuh dilaporkan sering berlaku di kawasan pelombongan Pekan. Di Negombo, ratusan penduduk berkumpul untuk menghadiri pengebumian pertama mangsa serangan Sri Lanka yang mula diadakan semalam.
Pengebumian pertama itu melibatkan 16 mangsa diadakan dekat Gereja St. Sebastian yang juga satu daripada lokasi serangan. Mangsa paling ramai dipercayai terkorban dalam letupan di Gereja St. Sebastian berbanding 5 lokasi serangan yang lain dan hospital tempatan dilaporkan menerima lebih daripada 100 mayat. Dalam pada itu, ribuan pelancong asing yang berada di Sri Lanka mula meninggalkan negara itu. Setakat ini, kira-kira 38 warga asing termasuk rakyat India, Portugal, Turki, Britain dan Amerika Syarikat disahkan terbunuh dalam siri serangan bom pada Ahad lalu. It's sad it happens all over the world. It happened in New Zealand where we used to live. It happened when we were in Amsterdam, it happened there as well. I'm from Manchester and it happened there last year as well. So it's happening everywhere, yeah. Shocked, but in a sense that everyone is sort of developing this kind of hardened shell now to these things happening, like happening all the time. But you just have to kind of adapt to the situation and do what you think is best for yourself. So. Filipina digegarkan dengan gempa bumi kuat berukuran 6.4 magnitud semalam, sehari selepas gempa yang meragut sekurang-kurangnya 11 nyawa. Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat dalam kenyataannya memaklumkan gempa yang lebih kuat berbanding sebelum ini berlaku di tengah Pulau Samar. Gempa dengan kedalaman 70 km itu bagaimanapun tidak membawa ancaman tsunami. Pihak berkuasa sedang meneliti kerosakan daripada gempa tersebut dan memberi amaran kepada penduduk kemungkinan berlaku gempa susulan. Isnin lalu sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam gempa bumi berukuran 6.1 magnitud yang melanda wilayah Pampanga. Beberapa kawasan turut terjejas termasuk Manila, Bulacan, Batangas dan Batan. Pakar Seismologi Filipina menganggarkan terdapat lebih 400 gempa direkodkan sejak gempa pertama berlaku di negara itu. Sukan. Atlet bowling negara Muhammad Rafiq Ismail dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan dalam Majlis Penganugerahan Sukan Negara 2018 yang diadakan malam tadi. Penyerahan anugerah yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah itu turut mengumumkan atlet jemrama negara Amy Kwan Dik Weng selaku olahragawati. Selepas 5 kali tercalon dan berada di dalam senarai pendek, tahun ini menyaksikan anugerah berprestij itu milik Rafiq rentetan kejayaannya. Tahun lalu Rafiq mencipta sejarah selepas berjaya membawa pulang pingat emas dalam acara perseorangan di kejuaraan bowling dunia lelaki di Hong Kong. Meskipun Rafiq mendapat tentangan sengit daripada beberapa atlet tersohor, namun pencapaian beliau sebagai juara dunia melayakkan dia menerima anugerah itu. Lebih manis apabila susulan kejayaan itu, Rafiq juga muncul pemain bowling ketiga yang diberi pengiktirafan yang diangkat sebagai olahragawan kebangsaan. Manakala olahragawati kebangsaan diberi cabaran sengit oleh 4 lagi calon utama, S. Siva Sanggari, Siti Zalina Ahmad, Siti Safiah Amirah dan Tan Lilian. Atlet gimnas yang berusia 24 tahun itu melakar kejutan di Tamasya Sukan Commonwealth 2018 apabila menghadiahkan pingat emas dalam acara Ribbon. Pada majlis bersejarah itu, menyaksikan Rafiq Ismail dan Amy Kwan membawa pulang trofi dan wang tunai berjumlah RM10,000 disampaikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sementara itu, Muhammad Rizwan Puzi dan Siti Nurlasah Arifin sekali lagi dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati Paralimpik Kebangsaan 2018. Sekarang perasaan speechless sebab dapat menang gelaran olahragawan negara tahun ini. Dan saya tahu nak sampai peringkat ni memang tak senang. So saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua bapa saya, MTBC, MSN, ISN, DV8 kerana membantu saya sehinggalah tahap ini. There's a lot of athletes that's more stronger than me and more have higher achievements. So it's like really unbelievable for me because I never thought that I would get this award. Yeah. Satu aksi Liga Super berlangsung malam tadi membabitkan pertemuan Kuala Lumpur dan Perak yang ditunda sejak Februari lalu. Perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 3-3 diselangi drama berbalas gol selain deretan layangan kad kuning termasuk 2 kad merah.
Pertemuan Kuala Lumpur dan Perak berlangsung di Stadium KLFA Ceras malam tadi selepas aksi yang dijadual Februari lalu ditunda bagi memberi laluan Perak bermain di kelayakan Liga Juara-Juara Asia. Tuan rumah dikejutkan dengan jaringan pembukaan pelawat seawal minit ke-13 selepas pemainnya Zaiful Abdul Hakim tertolak bola ke gawang sendiri. Minit ke-21, Kuala Lumpur menyamakan kedudukan selepas Indra Putra Mahyudin memanfaatkan kesilapan penjaga gol Perak Muhammad Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti yang gagal menampan kemas percubaan sepakan percuma. Tidak lama selepas itu, Kuala Lumpur sekali lagi dihukum dengan sepakan penalti gara-gara mengasihari penyerang lawan Gilmore. Peluang itu dimanfaatkan Leandro untuk meletakkan Perak kembali di depan 2-1 memimpin perlawanan. Minit ke-42, pengadil Muhammad Zamzaidi Katinin menghadiahkan penalti buat tuan rumah pula selepas Gilhimi Di Paula dikasari dan kedudukan berubah 2-2 pada waktu rehat apabila Di Paula tenang menyempurnakan sepakan. Kuala Lumpur terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas pemain pertahanan import Luke Zantua Woodland dilayangkan kad merah pada minit ke-57. Drama berterusan selepas itu apabila giliran pemain Perak Nazirul Naim Cik Hashim dibuang padang kerana mengutip kad kuning kedua pada minit ke-63. Kuala Lumpur ceria menjaringkan gol ketiga menerusi sepakan percuma mengelirukan Paulo Josue 2 minit berselang. Harapan tuan rumah untuk meraih 3 mata tidak kesampaian apabila Perak berjaya mengikat kedudukan 5 minit sebelum permainan tamat menerusi pelidah Muhammad Nur Hakim Hassan. Sekaligus memaksa kedua-dua pasukan berkongsi satu mata sebaik whistle penamat ditiup. Actually, I'm very happy to see my players approach towards the game and the will, the hungry-ness of to win this match. But unfortunately, the last 5 minutes we conceded. I feel sorry for them because they worked very hard for the 3 points. Crazy game. Absolutely crazy game. To make so many mistakes and to have a red card, then to come back to equalize. Yeah, 3 mistakes, 3 goals. So, hey, we have to learn. We have to learn not to make mistakes. And this time we scored 3 goals, but we conceded 3 goals. Berbaki 4 hari sebelum saingan hoki FIH Siri akhir membuka tirai, skuad negara jelas berada dalam landasan tepat selepas kemenangan 2-0 pada aksi persahabatan menentang Wales semalam. Namun masih banyak yang perlu dilakukan skuad kendalian Roland Oltmans ini sebelum memulakan kempen menentang Brazil Jumaat nanti. Aksi persahabatan menentang pasukan ranking ke-24 dunia Wales memang seharusnya bukan masalah buat Malaysia untuk mencatat kemenangan. Namun dengan kesemua pasukan mengimpikan slot kepusingan kelayakan Sukan Olimpik, masing-masing tampil dengan permainan bertenaga. 0-0 tamat suku pertama, gawang Wales hanya bolos pada suku kedua. Gol hasil jaringan sudut penalti Faizal Saadi. Suku ketiga, Malaysia menggandakan jaringan. Kali ini hasil gol padang Mio Azwan Hassan. Walaupun ada usaha Wales untuk mencipta jaringan selepas itu, kekentalan pertahanan negara yang dikemudi Sukri Mutalib dan Rez Rahim selain penjaga gol Hafizuddin Osman jelas sukar ditembusi lawan. Berakhir dengan keputusan 2-0 bagi jurulatih Roland Oltmans, segalanya berjalan seperti yang dirancang dengan fokus kini terarah kepada pertemuan menentang Brazil Jumaat nanti. And if you look at the number of opportunities that we had, we created quite a number. Of course, you can always say you can score more goals. That's true, but yeah, I think it's always good when you keep your structure well. Don't allow the opponent to come into their attacking strengths, which we did. And once again, we create. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Hawa Rizwana Rizwan, Assalamualaikum dan salam hormat.